Iza waqa'atil waqi'ah, bila terjadinya hari kiamat, maka terjadinya itu tak akan dapat disangkal lagi, no doubt about it. Dan kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan akan meninggikan satu golongan. Khafidatun rafi'atun. Bila kiamat berlaku, manusia akan terbahagi kepada dua. Ayat ini nak menunjukkan pertama tentang apa itu kiamat. Sebab dulu orang-orang kafir dia tak percaya kiamat. Orang-orang kafir ni pahaman eskatologi, dia panggil. Eskatologi ni kalau dalam doktrin Islam pada zaman Nabi, dia nak memberi faham tentang eskatologis. Eskatologis ini diambil daripada bahasa Yunani, iaitu eskatos, makna yang terakhir sekali. Maknanya eskatologi ini bidang teologi dan juga falsafah yang kita kaji peristiwa pada masa depan berkaitan tentang nasib akhir seluruh umat manusia. Ini dipanggil ilmu eskatologi. Pahaman eskatologi ini dia tak pernah diterima. Bukan di zaman Nabi kita, Nabi-Nabi sebelum pun. Orang-orang kafir zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Daud ke, zaman Nabi apa, dia tak boleh terima tentang bahawa manusia ini bila mati akan dibangkitkan, ada kiamat. Dia orang tak boleh terima. Alasan dia mudah saja. Takkanlah tulang-tulang yang dah hancur lebur boleh bersatu balik. Dia suruh kita fikir. Dia kata takkanlah you tengok ni, tengkorak semua sudah hancur, macam mana dia boleh kumpul jadi orang? Agak-agak macam dia tak boleh terima. Sebab itu dalam Quran banyak kali Allah ulang pertikaian ini. Orang kafir tanya, dia orang paling tak boleh menerima konsep kiamat. Sebab itu Nabi kita kena beri penekanan. Iza waqa'atil waqi'ah. Bila datang saja kiamat, dia pasti akan datang. Full stop. Tak boleh ingkar-ingkar lagi. Sebab itu dalam Quran surah Furqan ayat 11, Allah dah tak kasih muka. Dulu-dulu punya umat kita boleh ajak berdebat, berbincang. Sampai yang penghujung, wa'atadna liman kadzdzaba bis-saati sa'ira. Akan disediakan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kiamat, api neraka yang menyala-nyala. Kita tak kasih can lagi. Ini yang Nabi dakwahkan sepanjang tempoh dakwah baginda di Mekah dan juga Madinah. Alhamdulillah, akhirnya usaha Nabi yang tanpa jemu ini, yang meneruskan legasi Nabi-Nabi yang sebelumnya, akhirnya seluruh manusia hari ini sudah mula percaya kepada kiamat. Asalnya tak percaya langsung. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hari ini majoriti agama di dunia percaya kepada hari kiamat. Boleh kita katakan majoriti. Ada juga yang tak percaya, ada. Tapi majoritinya percaya. Khususnya penganut-penganut agama Abrahimik. Abrahimik ni Yahudi, Kristian, mereka lagi kuat percaya kepada kiamat. Tidak salah kalau kita katakan ini usaha Nabi kita lah, tanpa jemu. Mu tak nganut Islam, cerita lain. Tapi kiamat mu kena percaya. Okeylah, aku percaya kiamat je. Aku tak percaya Tuhan. Mu punya pasal. Dia orang tak boleh terima Tuhan, tapi dia orang percaya kiamat. Dengan pahaman masing-masing. Sebab itu kita tengok, kalau tuan-tuan rajin menonton National Geographic, ada dokumentari khusus dalam National Geographic namanya The Doomsday Preppers. The Doomsday Preppers. Doomsday Preppers ini cerita tentang trend terbaru di Amerika Syarikat. Orang sudah mula buat preparation ataupun persediaan untuk menghadapi kiamat. Preppers itu orang yang bersiap sedia. Doomsday itu hari kiamat. Kita boleh tengok dia dah buat bunker bawah tanah, siap bekalan air untuk 6 bulan, oksigen, macam-macam. Dia punya prepare lebih dahsyat daripada orang Islam. Saya bawa contoh. Di Amerika sekarang dia dah buat satu pesawat anti kiamat. Yang mana pesawat ini pesawat Boeing 747 yang telah pun diubah suai. Kos pengubah suaian saja mencecah 223 juta US dollar. Yang mana pesawat ini tahan serangan nuklear dan juga hentaman asteroid ataupun taik bintang. Dia boleh terbang sehari suntuk tanpa sebarang bahan bakar, dan dia dilengkapi dengan perisai elektromagnet dan anti radiasi. Dan pesawat ini dipahamkan disediakan untuk
Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat. Untung jadi Presiden Amerika ni. Begitu juga di Amerika, mereka cipta satu bunker. Bunker ni kubu lah, macam kubu. Tapi bunker ni untuk anti kiamat punya bunker. Ciptaan Robert Vicino, yang mana dia lokasinya di gurun Mojave, terletak di California. Bunker itu dia boleh muat 4,000 orang, luasnya 20,000 kaki persegi, 5 tingkat duduk di bawah tanah, yang mana tebal tembok tu 3 kaki. Dan harga untuk tempahan seorang dia ambil $50,000 satu kepala. Dan sekarang dah ada 1,000 orang yang dah booking. Pada tuan-tuan bolehlah nak booking ke, booking saja-saja, booking $50,000. Pada booking tu bagi duit ke Zoom kuliah, buat program banyak lagi, bagi beli bunker, buat apa, mati-mati ya. Ini cerita orang punya preparation. Begitu juga di Florida, Amerika Syarikat, ada satu orang businessman, dia buat keranda anti kiamat, coffin macam keranda, dia jual di Florida, Amerika. Panjang keranda itu 10 meter. Dia macam paip, dia sebenarnya paip besar 10 meter. Dia tanam 7 meter dalam tanah. Ada segala kemudahan lah, oksigen, air tawar, apa semua ada. Dan harga satu paip tu dalam $50,000 juga. Berapa orang dah tempah, kita tak dapat maklumat terkini. Begitu juga di China, mereka buat, beberapa orang pencipta di sana, dia dah buat bola raksasa, yang mana bola ni dia boleh muatkan 14 orang. Kos untuk kita duduk dalam bola tu $42,000. Dan dalam tu ada oksigen, ada makanan, ada air bersih, semua komplit. Begitu juga di China, mereka buat satu lagi bola gergasi nama Atlantis. Yang mana Atlantis ini bola besar, diameternya 4 meter dengan beratnya 6 tan. Satu biji bola tu kalau nak beli $236,000. Semua tu mereka dakwa adalah gadget-gadget yang boleh menyelamatkan daripada kiamat. Saya bawakan contoh-contoh ini nak menunjukkan dulu orang kafir tolak kiamat. Tapi sekarang dia lebih beria pada kita. Dia lebih beria lagi daripada kita. Sampaikan filem-filem di Eropah, di Hollywood jauh lebih ke depan berbanding dengan filem-filem di Nusantara. Mereka buat filem tentang kiamat banyak. Kita tak ada buat cerita kiamat, cerita kahwin, glamour, cerita minat ke pilot itu, cerita bodoh-bodoh begitulah kita. Nikah aku kena gam pula dengan TV ni kah. Tak, cerita tak membina lah. Cerita hidup orang Melayu ngarut gitu, glamour, makan di kafe, benda ngarut-ngarut, semua ngarut. Macam orang putih, walaupun dia mengarut teruk lagi pada kita, tapi dia buat juga filem-filem kiamat. Tahun 1998 dia buat cerita Armageddon. Tahun 2004 dia buat satu filem di Hollywood, The Day After Tomorrow. Cerita bila dah kiamat dunia, apa lagi yang akan berlaku the next fasa yang seterusnya. Menarik jugalah. Tahun 2007 Will Smith dia berlakon cerita I Am Legend. Kemudian tahun 2009 filem kiamat yang paling terkenal tak lain tak bukan 2012 lah, 2012. Cerita kerajaan Amerika buat satu macam bahtera besar, macam bahtera Nabi Nuh, nak selamatkan spesies manusia dan juga beberapa haiwan untuk dikembangkan lagi selepas dunia ini kiamat. Banyak dia orang buat cerita-cerita tentang hari kiamat ini. Tapi kita alhamdulillah, bagi kita orang Islam, Nabi kita sebab sayangkan kita, dia guide kita sampai bila nak kiamat Nabi beritahu. Tapi tidaklah bagi tahu tarikh yang tepat. Nabi ajar tanda-tanda dia supaya kita tahu dan buat persediaan. Kalau dia bagi tarikh terus, susah. Orang kita jenis last minute. Kena Nabi kata petang geram pukul 3 geram baru dia bertobat. Jadi susah. Jangan bagi tarikh, elok juga. Dia bagi tanda-tanda bila nak kiamat. Jadi kalau tuan-tuan ada dapat mesej ke WhatsApp ke apa, oh kiamat dijangka pada ni kerana bulan duduk, tak payahlah. Sebab Nabi kita dia beri tanda begitu banyak sekali. Ada satu kitab yang begitu bagus sekali, namanya kitab Asyratus Sa'ah, tulisan Dr. Yusuf Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Wabil.
Dia ni Asyratus Sa'ah tu dia punya tesis dia, tesis masters kalau tak salah saya. Dia kumpulkan 57 buah hadis berkaitan tentang kiamat, tanda kiamat kecil, ada 8 tanda besar dan ada 5 tanda paling akhir sekali. Dan semua tu daripada hadis-hadis yang sahih. Ini kita terima kasih lah kat Nabi kita. Tak perlu macam orang agama lain terpaksa dengar cakap ayam, dengar cakap petani, dengar suka-suka hati saja. Lega kita dalam bab itu. Bab itu kalau orang mengaji bab kiamat ni menggunakan hadis Quran, selamat hidup dia. Paling ketara sekarang ni isu Dajjal. Saya percaya sekarang banyak penceramah, orang mengajar-mengajar masjid cerita tentang Dajjal dah keluar. Ni Dajjal, tu Dajjal, ni Dajjal. Okey, tak ada masalah kita buat spekulasi orang ni Dajjal, benda tu Dajjal. Tapi jangan pula ada orang yang semangat tak tentu arah. Ada. Ustaz, kat mana Dajjal ni ada? Kalau Ustaz boleh tentukan kat mana, kami ni persatuan bekas-bekas veteran komando apa semua ni bersedia untuk berbakti. Kami akan pastikan Dajjal tu kita akan bunuh lah. Sharpshooter tu, tembok di dahi tu. Tak payah semangat. Kalau orang mengaji hadis Quran, dia tak tanya soalan begitu. Sebab Nabi tak suruh pun pergi bunuh Dajjal. Ada Nabi suruh, sekiranya kamu bertemu Dajjal, bunuhlah dia di mana saja kamu berada. Campakkanlah dia ke lubang kehinaan, kerana dia memang layak untuk dihina sehina-hinanya. Tak ada. Nabi tak pernah suruh bunuh Dajjal. Nabi suruh buat preparation saja. Baca surah-surah tertentu, baca amalan doa tertentu. Cari tak payah. Nabi tak suruh. Dan Nabi tak suruh bunuh pun. Sebab yang akan bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Kita Haji Isa, belum layak lagi. Dia Nabi Isa, bukan Haji Isa. Nabi Isa je boleh. Dia akan bunuh di pintu Lud, dekat dengan Israel sana lah. Panjang cerita Dajjal. Begitu juga ada orang belajar kiamat pergi tak ikut Quran hadis, dengar cerita-cerita teori macam-macam, pergi ke Mekah buat umrah, duduk Masjidil Haram. Tiba-tiba dia nampak ada satu jemaah sedang tawaf. Jemaah tu dia punya rupa dia macam rupa Dajjal. Ciri-ciri Dajjal. Kan Dajjal matanya buta sebelah, tu jalannya sengit-sengit sikit, rambut kerenteng-kerenteng macam kismis. Dia kata, ni aku dengar ceramah ni gaya dah Dajjal dia ni. Dia pergi kejarnya orang tu. Orang tu, yalah, bila kita orang kejar, kita pun lari. Takkan tak lari. Kejar. Lari sampai ni lawan arus orang tawah ni. Tangkap dia polis Kaabah. Tangkap dia polis soal siasat. Tanya, ngapa mu kejar dia? Dajjal. Apakah kesilapan orang ini? Dia tak mengaji. Sebab kan Nabi sebut Dajjal, dia tak boleh masuk Mekah. Yang awak pergi cari situ buat apa? Awak nak cari Dajjal apa begini? Pavilion ke SCC? Mungkin ada, mungkin lah. Mekah tak boleh cari. Itu sebab kita untung ada Nabi mengajar kita bab ini. Penganut agama lain, tidak. Jadi kiamat pasti terjadi. Dan Nabi berjaya sampaikan mesej kepada seluruh manusia, kiamat itu pasti terjadi.